أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فاردره إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita berkumpul lagi pada malam ini untuk kita meneruskan kembali kuliah maghrib kita secara live yang ditaja oleh Minsyam Sendirian Berhad. Jadi sebagaimana biasa, kita mulakan dahulu kuliah kita pada malam ini dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin.
Semoga bacaan Al-Asma'ul Husna yang kita bacakan tadi, Allah Ta'ala memelihara seluruh ahli keluarga kita daripada pelbagai jenis musibah, malapetaka, bencana. Dan kita doakan kawan-kawan kita di luar sana semua sihat, terutama Ustaz Zuhdi Mat Piah yang positif COVID-19 yang kita dapat berita hari ini. Untuk makluman, beliau telah berada di Hospital Sungai Buloh, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan yang terbaik kepada Ustaz Muhammad Zuhdi, insya-Allah. Amin. Dan juga kepada seluruh doktor-doktor yang berkhidmat, frontline, kepada nurse-nurse yang berkhidmat untuk menjaga pesakit-pesakit COVID-19, semoga diberikan kesihatan yang berpanjangan, insya-Allah, dan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Jahizi al-asilah. Okey, insya-Allah pada malam ni kita sambung kembali surah Abasa wa Tawalla pada ayat yang ke-33, ya. Jadi anda bacakan je lah ayat 33 ni sikit je. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, apabila datangnya as-sakhah. Makna apa as-sakhah? Ay an-nafhatu as-thaniyah, an-nafkhah as-thaniyah. Ya, apabila datangnya tiupan sangkakala yang kedua, iaitulah setelah tiupan sangkakala yang pertama yang ada dalam cerita itu, malaikat Israfil tiup pada al-qarnu. Dia tiup kan, contoh hancur belaka dunia kiamat, hancur belaka. Kemudian seluruh aktiviti di lockdown kan, semuanya mati. Maka Allah berfirman, aina mulukul ardi ana malikul yauma aina mulukul ardi. Akulah raja pada hari ini. Mana pemerintah? Mana raja-raja? Mana? Kata Allah. Tak jawab. Semua dah mati belaka. Yang berkuasa, yang hebat, yang berpengaruh, semua dah mati belaka. Okey. Berapa lama? Selama 40 tahun. Lepas habis 40 tahun, maka datang pula tiupan sangkakala yang kedua. Maka Allah Ta'ala menghidupkan kembali para malaikat. Jadi setengah ulama' dalam ilmu akidah cerita, semua malaikat ni dicabut nyawa oleh malakul maut, malaikat maut yang cabut nyawa diorang. Hatta Jibril sendiri pun dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Dan yang last sekali, siapa yang mati? Malaikat maut sendiri akan mati. Malaikat maut sendiri akan mati. Dia sendiri akan cabut nyawa dia sendiri. Dia cabut, habislah. Dia pun dah mati, semua mati. Yang wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal siapa dia? Allah Ta'ala, Al-Malikul Al-Ahad As-Samad. Dia yang kekal. Malaikat mati kan, malaikat pun tak terfikir, mati juga aku. Ingatkan malaikat mati, semuanya mati. Yang tinggal siapa dia? Allah. Itu saja. Okey. Lepas 40 tahun, maka Allah pun hidupkanlah segala malaikat ini. Dan yang antara yang awal-awal dihidupkan siapa dia? Malaikat Israfil. Dihidupkan Israfil, dia pun tiup sangkakala yang kedua. Kan? Maka bangkitlah manusia daripada kubur masing-masing. Faiza ja'ati sakhah, datang tiupan yang kedua. Okey. Maka Allah kata apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi.
Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu telah larilah, melarikan diri seseorang daripada adik-beradiknya. Kita masa atas dunia, kalau kita susah, kita minta tolong dengan adik-beradik, saudara mara, kawan, sahabat handai, sepupu sepapat. Tapi besok di hari akhirat, engkau aku, abang tak kenal adik, adik tak kenal abang tak kenal kakak, kakak tak kenal engkau aku. Bukan sekadar macam gitu. Wa ummihi wa abi, antara mak dengan bapa, suami isteri, engkau aku. Macam manalah anak tu sayang dengan mak besok kat padang mahsyar, tak boleh mak aku engkau. Macam manalah anak tu sayang, abah sayang ke anak dia, tak ada engkau aku. Itu kita atas dunia, macam manalah menyampah mak tu dekat anak dia, doakan juga kebaikan untuk mak anak dia tu. Macam mana pun kan, anak tu buat perangai macam perangai tak senonoh, mak tu sabar, dia doakan anak tu kan, dia nak tolong macam mana pun. Tapi akhirat tak, engkau aku, tak ada kena-kena. Bapak pun sama juga, suami dan isteri pun sama juga. Macam mana kau sayang dekat bini kau, macam mana kau sayang kat laki kau. Contohlah, dia ni ada 4 bini smackdown atas dunia, sayang belaka 4-4. Tak boleh akhirat, engkau aku, tak ada kena-kena, engkau aku. Wa ummihi wa sahibatihi wa bani, sahibah dengan mana isteri, wa sahibatihi wa bani, dan anak dan isteri-isterinya dan anak-anaknya. Engkau aku, tak ada kena-kena. Kita baca dalam Ibnu Katsir cerita apa, kau dengar ni. Tengok. Qala Ikrimatu yalqa ar-rajulu zawjatahu fayaqulu laha. Maka besok di hari akhirat, apabila kita dihidupkan balik, Ikrimah meriwayatkan, beliau berkata, Ikrimah berkata, yalqa ar-rajulu zawjatahu, seorang suami dia jumpa isteri dia dekat padang mahsyar, jumpa suami dia, dia ingat ini isteri aku ni. Fayaqulu laha, lalu dia berkata dekat isteri dia, ya hadhihi mana, wahai isteriku, ayu ba'lin kuntu laki. Dia kata, aku ni suami kau kan, ingat kan, ba'al dengan mana suami. Al-ba'lu dalam bahasa Arab dengan mana suami yang dia ada anak dengan isteri tu, ba'lun. Ayu ba'lin kuntu laki, bukankah aku ni suami kau dulu? Bini pun kenal, lah, abe cakap Kelantan pula. Fataqul, maka berkatalah bini tu, ni'mal ba'lu kunta, ya bang, kenal ni abang, dikenal kau. Aku kenal bini aku besok kat padang mahsyar, bini aku pun kenal aku juga kat padang mahsyar. Kau jangan main-main. Pada orang kan berjuta, berbilion, berlion, ramai gila, tapi kenal. Apa kata suami pada isteri, kenal kan? Kenal. Dia pun kata, ayu ba'lin kuntu laki, abang ni macam mana dulu masih hidup dengan kau? Bini kata apa dekat padang mahsyar? Ni'mal ba'lu kunta, abanglah sebaik-baik suami. Bini tu kata kat padang mahsyar tu, abang ni baik hati, orang kata tak berkira, tak kedekut, dengan tulang, suka tolong, buat birthday lah, bla 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 bla, bawa berjalan lah, puji belaka laki dia. Wa tusni bi khairin mastata'at, dan bini ni puji suami dia dekat padang mahsyar. Fayaqulu laha, lepas dia puji suami dia, lalu suami kata apa kat isteri dia, yang dekat padang mahsyar ni, bukan cerita mimpi ni. Fa inni atlubu ilaiki al-yawma hasanatan wahidatan, wahai isteriku, boleh tak pada hari ni abang nak minta kau satu je, yang please, abang minta satu je, please. Apa dia bang? Hasanatan wahidatan, abang nak satu pahala kau, boleh tak? Satu je pahala, bukan banyak, bukan 10, bukan 5, satu je. Hasanatan wahidatan, boleh tak abang nak minta satu je pahala? Tahabiniha li la'ali anju mimma tarain, suami tu kata, boleh tak yang hani bla 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 bla, kan, apa benda lah bagi bini dia tu, intan payung apa benda tu, boleh tak awak bagi kat saya satu pahala je, awak hadiahkan pada saya, semoga
abang selamat pada hari ini. Kata suami dekat isteri di padang mahsyar. Tahu apa kata bini dia? Fataqulu lahu. Maka bini dia kata, ma aisara ma talabta. Ma aisara ma talabta. Maknanya permintaan abang ni senang sangat. Aisara benda kecil je bang. Small matter, simple present tense. Kan? Ma aisara ma talabta. Abang punya permintaan ni sikit je. Walakinni Allah. Tapi apa kata bini? Tapi bang, la utiku an u'tiyaka syai'an. Pada hari ini saya minta maaf. Saya tak mampu nak bagi satu benda pun. Saya tak akan mampu nak bagi dekat abang. Atakhawafu misla allazi takhaf. Saya takut sebagaimana yang abang takut. Bini kata apa? Minta maaf lah bang, saya tak boleh tolong. Walaupun satu kebaikan. Suami kata, satu pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Biarlah masa hidup dulu, lelaki dia belikan jam tangan harga ribu. Puluh ribu. Beli beg tangan cap krokodil Dundee apa benda tak reti aku nak sebut. Beli kasut beribu. Belikan kereta ribu. Tapi bila dekat hari akhirat nak minta satu pahala pun bini berkira tak akan bagi. Dia bukan tak sayang suami dia, dia sayang. Dia bukan nafi kebaikan suami dia, tak nafi. Tapi kata bang, minta maaf bang, kalau pahala saya tak berani nak. Walaupun tak boleh. Kau jangan main. Apa kata isteri? Fa inni atakhawafu mithla alladhi takhaf. Saya takut bang dengan apa yang abang takut. Mana amalan tak cukup. Qala, apa kata Ikrimah lagi? Wa inna rajula la yalqabnahu fa yata'allaqu bi fa yaqul. Dia kata lagi kat sini, seorang lelaki dia jalan-jalan kat padang mahsyar, sekali dia nampak anak dia. Anak aku. Alang, Saifullah, contoh. Alo, agak. Fa yaqul. Apa kata bapaknya? Ya bunayya, wahai anakku. Ayu walidin kuntulaka. Kau ingat tak ni siapa ni? Anak ni kenal. Abah. Ni cerita padang mahsyar, kau jangan main. Abah. Abah ni pun kata, abah ni macam mana? Masa atas dunia layan korang macam mana? Maka anak ni kata apa? Fayusni bi khairin. Dia pujilah abah dia. Abah bagus, abah baik. Abah kau baik kan? Terima kasih. Abah tak garang. Abah belanja kita makan. Memelah bapak mana tak sayang anak. Tapi tak boleh pula sayang anak tak ditegur, tak dicakap, tak dirotan, tak disuruh belajar, tak suruh mengaji. Tu goblok bapak macam tu. Kan kena bebel lah. Man ahabbaka nasahaka, Nabi kata. Orang kalau sayang kat engkau, dia nasihat engkau. Lepas tu kita ni kan, ingat masa kita kecil-kecil dulu kan. Dalam masa kita kecil, kenapa mak aku suka bebel lah? Kenapa abah suka bebel? Baru tahu. Bila kita dah dewasa, dah besar, baru tahu. Oh, patutlah mak abah aku bebel. Untuk apa? Untuk kita juga. Untuk kebaikan kita juga. Masa kecil, orang tak matang, tak reti benda, nak merempan aja. Lalu apa kata bapak ni? Wahai anakku, abah ni masa hidup atas dunia macam mana? Anak ni abah kata, abah bagus, abah sporting, abah bla 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 bla. Kalau birthday, abah beli kek mahal-mahal. Kalau birthday, abah beli hadiah mahal-mahal. Abah bagi hadiah Porsche sebiji. Tapi Porsche remote control lah, remote control. Lalu apa kata bapak dia? Dengar ni. Fayaqulu lahu, ya bunayya, wahai anakku, in ihtajtu ila mithqali dharratin min hasanatika la'ali anju mimma tara. Bapak ni kata, wahai anakku, boleh tak kau tengok tadi suami kata ke isteri apa dia? Dia nak minta apa kat isteri dia? Hasanatan wahidatan. Satu kebaikan tu besar tau. Hasanatan wahidatan, besar tau benda tu. Yang ni bapak dia apa? Mithqala dharratin. Apa dia kata dekat sini? Boleh tak nak Alang, Saiful, abah nak apa dia? Mithqala dharrah. Quran kata apa? Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Ya. Sebelum saya terlupa kan. Sebab tu kita kan anak-anak ni yang tengok video ni, kalau mak abah bebel dekat rumah, jangan kata mak abah tu bebel. Dia nasihat. Dia sayang kat engkau. Dia nak suruh kau jadi orang yang apa orang kata berguna. Kan? Dia biasalah. Bukan tak bagi tengok TV. Tengok.
Tapi jangan lebel-lebel sampai terkeluar biji mata. Kan, waktu semayang, time baca Quran, time mengaji, time mengemas rumah, mengemas, time tidur. Ni tak. Mentang-mentang enggak PKP. Nah, PKP. Aduh, lemah betul aku. Kan. Kau nak tidur je kerja kau. Orang kata apa? Tidur, lepas tu bangkit pagi. Berapa bangkit? Berapa? Anybody home? Apa? Aku 12. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh. 12 tengah hari. Ayam balik reban dengan kau tu tak? Ayam bagi kok. Ayam tak kena PKP kau tu. Ayam on time kerja. Tak ada hal punya. Kan? Jadi, bila mak bapak bebel tu, dia sayang kat engkau lah tu. Ya, jangan kita ni sudut kata, apalah bebel. Jangan. Aku dah kena dah masa aku budak dulu. Mak suka bebel. Tapi bila kita dah tua, baru kata, ya Allah, untunglah mak kita bebel. Baru kau ingat. Serius aku cakap. Serius. Kau tak percaya, kau tunggulah besok. Ya, kau dah besar, kau dah dewasa. Lagi-lagi macam aku ni, mak dah tak ada. Barulah terkenang ke arwah mak. Kenapalah kau. Sekarang ni mak kau depan mata ni. Bila mak panggil pergi. Anta wa maluka li abid. Nabi kata engkau, harta engkau tu bapak engkau. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Mak tu jangan main-main. Ni yang aku cakap ni masuk dia kanan keluar dia kiri. Okey, balik ke cerita kita. Jadi bila bapak jumpa anak kat padang mahsyar, apa kata bapak tu? Wahai anakku, abang nak sikit misqala zarrah. Abang nak sikit je amalan kau. Misqala zarrah. Zarrah tu ni benda tak nampak tu tak? Benda macam kuman tau. Abah nak kebaikan kau sebesar kuman je nak. Abah bukan nak banyak. Abah bukan nak kau punya puasa banyak sangat. Abah bukan nak kau punya semayang banyak sangat. Abah bukan nak sedekah kau banyak sangat. Abah nak apa? Misqal zarrah. Sikit je tolonglah topak untuk abah kat padang mahsyar ni. Min hasanatika. Daripada kebaikan kau nak, bagilah kat aku, bagilah kat abah. La'ali anjum yaha mimma tara. Semoga dengan sedikit misqala zarrah itu Allah selamatkan abah. Apa kata anak ni? Allah. Apa kata anak? Oh, nak nangis. Fayaqulu waladuhu. Apa kata anak dia? Ya abati, abah, ma aisara ma talabta. Permintaan abah ni senang sangat. Kecil je. Abah tak minta banyak. Abah minta sikit je. Tapi apa anak tu kata? Walakinnani atakhawwafu alladhi tatakhawwaf. Tapi abah, saya pun takut juga macam abah. Saya pun amalan tak cukup. Saya pun banyak kurang. Saya pun sembahyang lintang pukang. Saya punya puasa yang yuk. Saya aurat tak tutup. Saya ngaji malas. Saya dengar tak dengar. Saya melawan cakap. Habis dia belaka. Fala astati'u an a'tiyaka syai'an. Anak kata apa? Abah, sorry lah. Alam, tak boleh nak tolong. Saifullah, tak boleh. Tapi itu realitinya. Kau orang ni depan abah ni, ni anak aku depan aku ni, itulah yang kau akan jawab. Apa kau jawab esok? Abah, sorry lah, kita tak ditolong. Nah, dah cakap bahawa atas dunia ni tak ditolong. Masa itulah Allah kata apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari yang seseorang itu akan lari daripada adik-beradik dia. Wa ummihi wa abi. Dia akan lari daripada mak abah dia. Wa sahibatihi wa bani. Dia akan lari daripada isteri dia, daripada anak-anak dia. Kenapa jadi macam tu? Kenapa? Maka Allah kata apa? Likulli imri'in minhum sya'nun yughnihi. Likulli imri'in minhum sya'nun. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kerana setiap seseorang di kalangan mereka pada hari tersebut sya'nun, ada keadaan, yughnihi, yang dia sibuk dengan urusan dia. Nafsi, diriku. Nafsi, diriku, nafsi. Macam tu. Aku cakap dengan korang bukan kita orang biasa tau. Hatta Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam pun melalui benda yang sama. Nak dengar cerita tak? Panjang cerita ni. Tunggu kopi sikit. Rasulullah SAW cerita. Satu hari Nabi SAW kumpulkan para sahabat. Nabi kata di padang mahsyar besok Allah Ta'ala akan
himpunkan manusia ramai kat padang mahsyar. Ramai manusia kat padang mahsyar. Lalu dalam keadaan Nabi sebut dalam hadis, tadnu syamsu ala ru'usi ahadikum qadra milin. Matahari akan turun di padang mahsyar di atas kepala manusia qadra mil, sekadar 1 mil. Al-mil ada khilaf ulama. Ada kata mil dengan makna mikhalah. Mikhalah apa makna mikhalah? Bekas celak tu. Itu mikhalah. Orang dulu kan pakai celak. Alah, celak tu aku rasa dengan pensel ni panjang lagi pensel ni. Kau tahu tak? Ada setengah ulama kata. Ada kata mil dengan makna sejengkal. Ada kata mil dengan makna masafatun bainal ardi was sama, dengan makna sejauh satu batu. Kau bayang matahari yang beratus kali ganda besar daripada dunia. Matahari beratus kali ganda besar daripada dunia. Besar matahari besar, ya Allah, besar-besar. Turun ke bumi sekadar sejengkal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menggelegak kepala otak kita. Menggelegak kepala otak kita. Panas, kau tahu tak? Kelam kabut manusia. Panik. Lalu apa kata manusia? Ayuhan nas, ala tara mimma nahnu fihi. Kau tak nampak ke keadaan kita macam mana teruk ni? Macam mana ni? Nak minta tolongan siapa? Lalu ada orang kata apa? Jom kita cari abuna Adam. Izhabu ila abina atau ila abikum Adam. Pergilah cari kepada bapa kita. Siapa dia? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Semoga Nabi Adam boleh tolong syafaatkan kita. Maka kita ni pun, aku, korang, anak-anak aku ni, bini aku, semua berlari dekat padang mahsyar tu pula. Ya Allah, teruk manusia ramai. Jadi tengah-tengah lari tu jumpa Nabi Adam. Apa kita kata? Ya Adam, anta abuna, ishfa' lana ila rabbik, ala tara ma nahnu fihi. Wahai Nabi Adam, tolong syafaatkan kami. Tolong syafaatkan kami. Kau tak nampak ke keadaan kami macam mana ni? Teruk, dengan panas, dengan terik ni. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Aku, korang. Kita kata kenapa? Anta awwalu khalqin khalaqahu Allahu biyadih. Engkau akan makhluk yang pertama yang Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Allah ciptakan engkau manusia pertama. Malaikat sujud pada engkau diberikan penghormatan. Engkau orang hebat Adam, tolong syafaatkan kami, tolong. Apa kata Nabi Adam? Inna rabbi ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu wa lam mithlahu ba'du. Sesungguhnya Allah telah murka pada hari ini. Dan kemurkaan Allah pada hari ini tidak akan berulang buat selama-lamanya. Nafsi, nafsi. Nabi Adam kata, diriku, diriku. Kenapa kau tak boleh tolong? Kenapa kau tak boleh tolong? Apa kata Nabi Adam? Li'annani qad takabtu zamban. Lebih kurang gitu dalam hadis tersebut. Kerana masa hidup dulu aku pernah buat dosa. Nabi buat dosa ke bang? Rasul ada buat dosa ke? Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Nabi dan Rasul tu maksum. Habis Nabi Adam kata macam tu? Kan Nabi Adam tidak berdosa, tapi dia berijtihad. Dia berijtihad dan dia tersilap dalam ijtihadnya. Apa ijtihad dia? Kan Nabi Adam, kan bila Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, kemudian Allah ciptakan siapa nama? Hawa alaihi wassalatu wassalam. Maka Allah kata, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam dan Hawa, duduklah kamu berdua dalam syurga. Kau nak makan apa kau makan, ikut suka engkau, tapi kau kena ingat, kau jangan dekat pokok ni. Kalau kau dekat pokok ni, kau jadi orang zalim. Jangankan kau buat, Allah minta Allah tutup aib kita di dunia dan juga di hari akhirat. Amin. Dosa ni bang kakak, ni untuk pesanan untuk aku jugalah kan. Sama-sama lah kita ni. Dosa ni belum kau buat lagi. Wala taqraba. Jangan kau dekat. Kau dekat pun dah berdosa. Belum kau dekat, kau buat lagi, panjang cerita lah. Maka ditadikan Allah. Maka setan laknatullah ni
yang tak puas hati dengan Nabi Adam alaihi salatu wasalam, bila Allah katakan wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, kan? Setan tak puas hati bila dia disuruh sujud hormat kepada Nabi Adam, dia tak nak sujud, dia berlawan, dia belagak, akhirnya dia kena halau. Lalu setan laknatullah ni pun buat konspirasi, macam mana aku nak perkena balik Adam ni, berengset lo. Pengajar setan kau tahu tak? Satu hari setan pun menyamar. Ni khilaf ulama' lah macam mana dia boleh menyusup masuk ke syurga tu. Kau jangan tanya aku soalan tu. Sebab tu ada ulama' sebut syurga yang Nabi Adam duduk tu bukan syurga yang kita akan duduk dekat hari akhirat. Tak sama. Sebab apa? Sebab syurga di hari akhirat mana ada setan masuk. Satu. Yang kedua, syurga di hari akhirat kalau dah masuk tak keluar-keluar dah. Sebab tu, apa yang Nabi Adam pernah duduk tu, itu bukan syurga sebenar, tapi dia merupakan ujian. Syurga tempat ujian Allah, yang mana Allah Ta'ala dalam ilmu Allah Ta'ala akan mengeluarkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi, setan pun berjaya menyusup. Jadi tak tahu lah. Jadi sales girl ke, menyamar, jual barang ke apa ke. Ada ulama kata dia masuk dalam ular. Jadi setan pun, fawaswasalahuma syaitanu. Maka setan pun mewaswaskan Nabi Adam dan Hawa. Dia pun bisik kat telinga Nabi Adam. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarata illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Contoh. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Apa kata setan? Lalu setan ni pun bisik, dia kata apa? Dia kata apa? Sesungguhnya pokok ni, wahai Adam, pokok ni kau nak tak ala adulakuma ala syajaratin, kepada pokok ni kalau kau makan kau akan kekal selama-lamanya. Nama pokok ni Al-Khuld, pokok kekal. Ada dalam tafsir cerita Nabi Adam kata kekal tu mendatang apa? Nabi Adam pun tak tahu kekal tu mendatang apa. Apa kata setan? Wahai Adam, kau nampak malaikat? Nampak? Itulah kekal. Malaikat tak mati. Kalau kau manusia mati, habis nak kekal macam mana? Kau makanlah pokok ni. Oh gitu. Tapi Allah kata tak boleh. Mana boleh? Allah bagi. Maka apa kata Allah? Apa kata setan? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Apa kata setan? Dan setan pun bersumpah. Dia bersumpah demi Allah. Wallahi wa tallahi wa billahi. Kau dengarlah nasihat aku, wahai Adam. Aku nasihatkan kau. Aku dah lama berpengalaman luas. Kau makanlah pokok ni. Kau makan. Kau akan kekal, wahai Adam. Nabi Adam ni dalam tafsir kata dia tak nak makan. Orang lelaki dia tahan godaan. Tak nak. Hei, Allah tak bagi. Tapi spoil dia tangan mana? Hawa alaihassalam, isteri Nabi Adam, Hawa. Abang makanlah, Abang makanlah. Hawa kata kan. Abi Adam kata tak boleh. Alah makanlah. Abang kata abang sayang kat kita kan? Memanglah I sayang kat you. Habis tu makanlah ni. Encik Tan kata okey. Encik Tan tu setan lah oi. Encik Tan kata okey. Mana boleh Allah tak bahagia. Alah abang jangan macam tu. Abang sayang kat kita kan? Abang ni. Jadi ada Israiliyat ni boleh lah kau dengar. Percaya jangan. Aku cerita je. Lalu yang mula makan siapa dia? Hawa. Dia pun makan pokok tu. Pokok khuldi ni bukanlah macam rambutan ke, langsat ke, apa nama, manggis ke, derian ke. Tak. Khuldi ni setengah ulama kata macam rupa al-qamhu. Macam pokok apa nama? Alah, gandum je. Macam pokok gandum. Dia ambil tangkai gandum tu dia makan. Bila bini dah makan, kau tahulah bini macam kita pergi shopping komplek kan,
pegang bini, bang, ya, kita masuk kedai tu lah. Tak payahlah. Alah, banyaklah jangan tu. Abang kata kat gitu kan. Alah, tak payahlah. Lari bajet kan. Alah, bang, jomlah bang. Okeylah. Kita masuk tengok. Kita ni orang lelaki kau tahu lah. Orang tak, orang lelaki, bajet tak cukup. Orang perempuan, dia ambil, abang lawa tak bang? Abang lawa tak? Alah, janganlah. Tu ni birthday saya bang. Alamak, lupalah birthday. Bolehlah bang. Kali je kan. Dia pun ambil contoh. Tu bukan bini aku. Contoh. Bini aku Qanaah. Kau jangan main-main. Fiwit. Lala kita pun terbeli juga. Baik kau. Terbeli ada. Alamak, lari bajet aku dah PKP dah pula. Contoh kau. Anda. Baik kau. Jadi Nabi Adam ni bila Hawa ni start makan, Abang pun makan juga lah. Makan. Bila makan, dalam Quran kata apa? Falamma dhaqash syajarata. Apabila mereka berdua merasai buah tu, pokok tu. Zaqa. Bukan makan lagi, baru zaqa rasa. Tiba-tiba badat lahuma sawatuhuma. Tiba-tiba terbuka baju mereka. Terbuka. Tertelang. Baju terbang baju. Bogil. Terkelang kabut ni. Falamma dhaqa syajarat badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Dan mereka berdua kelang kabut, melilau, menyorok celah-celah daun syurga. Daun syurga ni besar bapak engkau tahu tak? Besar telinga gajah ni ha. Sehelai daun pokok apa Sehelai daun pokok pisang kat syurga boleh buat jubah. Jangan main-main, boleh buat jubah engkau tahu tak? Kalau dua helai boleh buat apa? Boleh buat jubah, boleh buat apa-apa je lah. Besar. Jadi Nabi Adam pun menyorok celah daun. Corok. Tengah-tengah nyorok ni. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Lalu Allah berfirman, wa nadahuma rabbuhuma. Allah berfirman, alam anhakuma an tilkuma syajara wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Kan aku dah cakap kat korang berdua. Aku dah kata jangan dekat pokok tu. Jangan makan pokok tu. Dan aku dah cakap, setan musuh kamu yang nyata. Kenapa korang degil? Contoh lagi tu. Maka Nabi Adam pun nyesal, ya Allah. Allah kata, keluar. Ihbitu minha jami'an. Keluar kamu daripada syurga. Masa tu Hawa menjerit. Tak nak. Kan, dalam kitab tafsir sebut. Ini ada cerita dalam tafsir ni. Anda pernah baca. Dalam edukasi ada cerita. Kau tahu, Hawa menjerit. Tak nak turun, tak nak. Allah kata, wahai Hawa, dengan sebab kau menjerit. Masa tu dia ngandung tau. Dia ngandung kandungan dia tu. Seluruh keturunan kau di kalangan orang-orang perempuan akan menjerit masa nak beranak nanti. Kan? Orang Melayu taklah menjerit, tapi menjerit juga. Takut. Melayu dia tak menjerit. Melayu tak menjerit. Tapi kalau orang Arab ni, kalau dia masuk hospital dia punya menjerit mak kau. Satu hospital bunyi. Dia nak beranak. Dia marah ke laki dia. Muka, pasal kau lah ni aku. Dia marah laki dia. Nak kabarnya keadaan orang Arab. Ala kulli hal, nak sebutnya akhirnya mereka berdua diturunkan daripada syurga. Maka apa kata Nabi Adam? Nafsi, diriku. Kau pergi cek Nabi lain, aku tak boleh tolong, kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka kita pun lari. Jumpa dengan siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kita pun jumpa Nabi Nuh, kita kata, ya Nuh, anta awwalu rusulin arsalahu Allah ila al-bashari. Engkaulah rasul yang pertama. Engkaulah rasul yang pertama yang Allah utuskan atas muka bumi, ya Nuh. Ishfa' lana ila rabbika. Tolong syafaatkan kami kepada Allah. Ala tara ma nahnu fi. Kau tak nampak ke keadaan kami macam mana? Teruk, wahai Nuh, tolong. Kita aku korang sekali yang follower yang tengok ni. Korang sekali. Menjerit-jerit daripada Nabi Nuh, tolong. Apa kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam?
Inna rabbi ghadibal yawma ghadban lam yaghdab qablahu wala mislahu ba'da. Lebih kurang gitu dia kata. Sesungguhnya Tuhanku telah murka pada hari ini, dan kemurkaan Allah pada hari ini tidak akan berulang buat selama-lamanya. Kita kata, kenapa? Kenapa kau tak boleh tolong kami? Apa kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Innani qad da'autu bi da'watin la yanbaghi an ad'u biha. Kerana ketika aku hidup dahulu, aku pernah berdoa dengan satu doa yang tak sepatutnya aku berdoa dengan doa tu. Aku tersilap berdoa dengan doa tu. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kau pergi cari orang lain. Apakah doa tu? Jeng, 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 jeng. Jeng, 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 jeng. Ceritanya bang, ceritanya di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna arsalna Nuhan ila qawmihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya, maka Nuh ni hidup selama alfasanatin illa khamsina aman, 1000 kecuali 50 tahun. Maknanya 950 tahun. 950 tahun Nabi Nuh hidup. Maka Nabi Nuh pun berdakwah siang malam pagi petang. Kau tahu kan kisah Nabi Nuh kan, macam dia letihnya berdakwah. Dia kata apa? Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kata Nabi Nuh, ya Allah, kullama, setiap kali aku berdakwah, setiap kali aku berceramah, setiap kali aku berkempen ajak orang ke Islam, ja'alu asabi'ahum, apa respon pengikut Nabi Nuh? Diorang buat gini. Kan? Kita tengah mengajar ni, mujur aku tak nampak korang. Korang mujur tak nampak korang. Kalau aku nampak kan, contoh kan, dalam surau kita mengajar, tak payah semualah. Seorang aja depan aku, Tok Siap buat gini. Tengah aku mengajar. Agak-agak kau buat apa? Ya, aku pelangkong kepala dengan mikrofon. Kurang ajar kau. Kita baling. Ini bukan seorang, satu kampung, seluruh umat Nabi Nuh. Start je Nabi Nuh, Assalam, bau mukarimah, warahmat, Alhamdulillah. Kurang ajar. Kullama, bukan sekali-sekala, kullama, setiap kali ceramah dia akan buat gini. Kurang ajar. Dalam macam tu, wastaghshaw thiyabahum, dia orang buat apa lagi bang? Dia bungkus kepada dia dengan baju ni. Dulu kan dia pakai jubahan. Orang dulu kau tahu, mana pakai underwear? Dia pakai jubah, dalam dia lep renggek. Kan? Dia pun selak jubah dia, nampak Angry Bird. Dia selubung kepala, kelubung kepala kau tu tak? Tak nak dengar ceramah Nabi Nuh. Ja'alu asabi'ahum fi adhani wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Degil ya amat, tak dengar cakap umat Nabi Nuh ni. Tapi Nabi Nuh sabar, 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 sabar. Sampai akhirnya Nabi Nuh hilang sabar. Allahu Akbar. Apabila Nabi Nuh hilang sabar, dia pun doa. Apa doa Nabi Nuh? Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan sebuah rumah pun atas dunia ni. Kau hancurkan semua. Innaka intazarhum, kalau kau tinggalkan satu rumah atas dunia ni, mana ada orang hidup kafir, innaka intazarhum yudillu ibadaka, mereka akan menghancurkan, merosakkan hamba-hamba engkau, wala yalidu, dan tidak akan dilahirkan kecuali orang-orang yang kafir sahaja. Nabi Nuh dah marah sangat. Dia doa apa dia? Dia doa supaya Allah hancurkan umat dia. Maka Allah kata apa dalam Quran? Allah kata, wahai Nuh sabar. Allah pun kata, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladhina zalamu innahum mughraqun. Wahai Nuh, buat kapal. Yasna'ul fulka bi'ayunina. Wahai Nuh, kau buat kapal. Kami akan ajar kau cara buat kapal. Dan jangan kau tanya kepada aku nasib orang-orang yang zalim. Mereka pasti akan ditenggelamkan. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam buat kapal kan. Dalam tafsir cerita, Nabi Nuh ni panjat bukit,
Dia pun tebang pokok. Orang kampung ni menganjing aja. Oi, Nuh buat apa? Oi. Oh, orang PKP dah. Oi, kau ni buat apa? Orang kutuk-kutuk Nabi Nuh ni. Tebang pokok lah, gitulah, ginilah. Lepas tu Nabi Nuh buat kapal. Bila buat kapal, lagi menganjing dia orang. Oi, buat kapal kau. Siut ah. Orang kata. Oh, orang buat kapal tepi laut lah. Orang buat kapal tepi sungai lah. Kau buat kapal atas bukit. Kau nak buat apa Nuh? Kau nak buat fun fair ha? Kau nak buat rumah hantu Oh, lawak engkau. Kau nak buat sirkus Menganjing gila. Quran kata apa? Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'u sakhiru minhu. Nabi Nuh buat kapal. Tengah-tengah buat kapal, wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'u. Setiap kali datang geng-geng malaun ni, geng-geng pembesar-pembesar yang degil-degil belagak-belagak ni, sakhiru minhu. Mereka mempersenda-sendakan Nabi Nuh. Nuh buat kelakar. Berapa tiket? Berapa harga tiket kau ni? Ni rumah hantu ya. Nabi Nuh buat bodoh je. Tak apa. Allah kata, qala fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kami akan mempersendakan mereka wahai Nuh sebagaimana mereka mempersenda-sendakan kamu. Nabi Nuh buat kapal, ketang. Siaplah kapal. Kau tahu tak berapa lama buat kapal ni? Siapa tahu? Siapa tahu berapa lama? Kan lepas Nabi Nuh doa tu, dia doa supaya Allah Ta'ala hancurkan umat dia. Sebelum nak dihancurkan umat tu, Nabi Nuh kena tunggu berapa lama? 100 tahun yang pertama tanam pokok dulu. Tanam pokok 100 tahun siut. Panjang gila. Nah. Ada lah. Ni bahasa orang gana-gana ni. Benda lah kau. Kan? 100 tahun. Pokok apa? Pokok apa lama 1 tahun ni? Pokok apa yang matang 1 tahun? Ketum? Banyaklah ketum kau. Pokok ini namanya pokok balak. Engkau tahu pokok balak. Bukan bala bencana. Pokok balak kan kalau dimatangkan 100 tahun. Durian dah pula engkau ni. Pokok balak. Bila dah siap, dia pun tebang pokok, proses bla 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 bla. 100 tahun. 200 tahun bang. Allah, 200 tahun kita berjuang baru berapa hari. Belum apa-apa kan, Allah dah bagi menang. Selamba je PN menang kalahkan PH. Kan sekejap aja kita pun tak sedar tu jatuh sendiri kerajaan tu. Kata apa? Man, simple present tense. Allah Ta'ala buat Nabi Nuh lama. 200 tahun proses kau tu tak? 100 tahun tanam pokok, 100 tahun buat kapal. Bila dah siap, Allah pun kata, wahai Nuh, kami akan banjirkan bumi ini. Tanda-tanda nak banjir macam mana? Nanti kalau kau balik rumah kau wahai Nuh, kau nampak ada air keluar dekat dapur rumah kau tu. Farat tanur. Tanur ni orang kata yang tempat masak roti tu kan, roti tempayan tu kan. Kawasan tanur tu akan farat tanur, akan keluar air kat situ. Nabi dia pun tunggu. Sekali dia balik satu hari tu, tengok air dah keluar. Air dah keluar. Maknanya akan berlaku banjir besar. Cepat lari. Bukan kita kalau balik rumah kita tengok, apa pasal dapur rumah aku basah ni? Banjir besar ke? Bukan bro, tu paip bocor. Telefon Syabas. Telefon betulkan paip bocor tu. Barang kau bukan Nabi Nuh. Jadi bila Nabi Nuh tengok paip pula keluar air, dia pun keluar. Wahai kaumku yang beriman, naik kapal cepat, banjir akan berlaku cepat. Kapal Nabi Nuh ni 3 tingkat, 3 lapis, 3 layer, 3 layer. Jadi masa itulah yang mula-mula naik siapa dia? Binatang kau tu tak seja, semua jadi binatang. Tingkat bawah ni, yang bawah sekali untuk binatang-binatang yang buas, yang brutal-brutalnya binatang. Anaconda, rimau, apa lagi getim sahun, apa nama tu? Buaya, komodo, biawak komodo, yang brutal-brutal duk bawah ni Semua binatang naik kau tu tak? Babi pun naik. Bila babi naik,
Semua orang buka laluan. Buka laluan. Najis semua orang lah lalu. Babi pun naik. Masuk. Tingkat yang kedua. Yang kedua binatang ternakan. Lembu, kerbau, itik serati, ayam serama, lembu Australia, semua lembu wagyu masuk belaka. Dan tingkat ketiga untuk siapa? Untuk manusia. Bila dikira lagi ramai binatang daripada manusia, kan? Dalam Ibnu Katsir cerita ada dua pendapat. Berapa ramai pengikut Nabi Nuh? Pendapat yang pertama kata pengikut Nabi Nuh yang naik kapal seramai 12 orang sahaja. Allah, 12 orang je berdakwah beratus tahun, bagai nak kojol, kau tahu tak? 12 orang je beriman. Allah, letihnya. Kesian ke Nabi Nuh, letih Nabi Nuh. Habis tu pendapat kedua kata seramai 70 orang. 70 orang. Allah, ke 70 orang je. Kita malam ni live cecah 1000 orang. Segala puji bagi Allah, kan? Kita kadang 500, 900. Alhamdulillah. Kurniaan Allah. Tapi Nabi Nuh tu, orang kata 70 orang aja. Naik, bila dah naik kan, masa tu berlakulah air ni keluar daripada tanah. Pacuai. Kan? Lepas tu datang pula kilat halitat. Kilat pula. Ribut gila. Kapal pula. Air makin naik. Tengah-tengah kelam kabut, kelam kelibut tu, Nabi Nuh kata, mana anak aku ni? Mana anak aku? Tengok anak Nabi Nuh, ada 2 orang atas kapal. Ada lagi seorang. Mana anak aku seorang lagi ni? Sekali nampak anak dia ada seorang lari, tak nak ikut abah dia. Abah ni panggil, Nabi Nuh panggil, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Abah tu panggil anak, sayang ke anak. Lepas tu bila abah bebel kat korang, kau kena ingat. Bukan abah benci kat korang, abah biar berat kat korang, supaya korang ni fikir, berubah, jangan buang masa, kan? Jadi anak yang soleh insya-Allah. Amin. Faham tak tu? Macam tak faham je korang ni. Sabar je dia. Nabi Nuh dipanggil, ya bunayyarkam mana, nak naik kapal abah nak, wala takum ma'al kafirin, jangan jadi orang kafir. Panggil Nabi Nuh. Tiba-tiba anak dia kata apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Abah, saya akan panjat bukit yang paling tinggi yang menyelamatkan saya daripada banjir. Saya tak heran kapal abah berlagak siut budak ni, kurang ajar kau tahu tak? Saya tak heran kapal abah. Saya akan naik bukit paling tinggi, akan selamatkan saya, saya tak akan kena banjirnya. Ya'simuni minal ma'. Maka apa kata Allah? Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang akan terselamat daripada urusan Allah pada hari ini illa man aman. Kepada orang, kecuali orang yang beriman dengan Allah, tu je yang selamat. Yang lain akan ditenggelamkan belaka. Tengah-tengah Nabi Nuh panggil, nak naik kapal nak, janganlah degil, naiklah nak. Dipanggil anaknya. Tiba-tiba Allah kata apa? Wahala bainahumal mawj. Tengah-tengah kau sekarang kau dialog, kau bayangkan cerita ni. Nabi Nuh dalam kapal ni, tengah ombak. Ombak besar. Ni tsunami, lebih besar daripada tsunami, kau tahu. Lebih besar daripada besar banjir Kelantan. Besar lagi besar. Tengah-tengah macam tu. Wahala bainahumal mawju. Tiba-tiba datang ombak besar. Ombak besar ni dia hempuk depan muka Nabi Nuh. Fakana minal mughraqin. Maka jadilah anak Nabi Nuh di kalangan orang yang Allah tenggelamkan. Hilang depan mata, tak nampak. Bukit tak ke mana, apa tak ke mana, anak pun tak ke mana, hilang. Ada mana nak mana? Tak ada. Tu nak khabarnya. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Iman tak dapat dijual beli. Iya.
di tepi pantai. Kan? Kau macam mana? Bapak kau pandai, bapak kau alim, tak boleh kau warisi ilmu bapak kau. Macam mana bapak kau beriman kalau anak, na'udzubillah, tak nak lah, tak nak, takut. Akhirnya anak dia hilang. Bila hilang macam tu, Nabi Nuh menangis. Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, anak aku. Ya Allah, anak aku. Kan Nabi Nuh kan dah doa kan? Apa doa dia kata tadi? Rabbi la tazar ala al-ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, kau hancurkan semua. Ya Allah, kau hancurkan orang kafir. Rupanya anak dia seorang termasuk. Maka Allah kata apa? Ya Nuh, innahu ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Gitulah lebih kurang, apa lupa ayatnya. Wahai Nuh, dia bukan anak engkau. Innahu amalun ghairu salih. Amalannya tak baik, anak kau tu tak baik. Fala tas'alni ma laysa laka bi'ilm. Jangan kau tanya pada aku benda kau tak tahu. Ini a'izuka an takuna minal jahilin. Aku pesan kepada kau wahai Nuh, jangan kau jadi orang yang jahil. Nabi Nuh kata, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedih gila kalau kau baca kisah Nabi Nuh, kau sedih gila kau tahu tak? Punyalah kan, dia sayang anak dia, beratus tahun dia berdakwah, tapi anak tak beriman, kau tak, mati kafir ya Allah. Lalu kapal Nabi Nuh ni pun belayar. Ada ulama kata berapa lama? Ada kata sebulan, ada kata 40 hari. Kan tengah-tengah belayar tu, akhir sampailah waktu Allah Ta'ala nak keringkan air. Maka Allah kata apa? Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amr. Allah kata apa? Wa qila ya ardu, dan dikatakan kepada bumi, ya ardu, wahai bumi, ibla'i ma'aki, wahai bumi, telan air kau. Bumi ni merekah. Bumi ni terbuka, terbelah, dia telan dia. Sama telan. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki, terbuka. Wa ya sama'u aqli'i, dari air semua telan. Dan langit pun yang hujan tak berhenti ni terus tutup. Pop. Hujan pop macam ditampal dengan plaster. Pop. Wa ya sama'u aqli'i, cukup wahai langit. Wa ghidal ma'u, dan air pun semakin surut. Wa qudiyal amru, dan berakhirlah segala urusan Allah, membanjirkan dunia dengan banjir yang terlalu hebat satu ketika. Allahu Akbar. Lalu Allah kata apa? Aqli wa ghidal ma'u wa fastawad 'alal judi wa qila bu'da lil qaumil zalimin. Akhirnya kapal Nabi Nuh pun akan air dah surut. Kapal pun terdampar 'alal judi, atas bukit judi. Bup, dia melekat atas pokok lah pula. Atas bukit judi. Kat mana bukit judi ni? Orang kata kat Genting Highland. Kepala otak kau Genting Highland. Itu tempat main judi mangkuk. Ya. Jadi bukit judi dekat Turki, Aratrat, katanya bukit Aratrat. Lalu setelah terdampar, 70 orang bersama dengan binatang ni keluar belaka, dan 70 orang itu, ada kata 80 orang ni turun duduk kat situ. Lalu mereka pun membentuk satu komuniti masyarakat yang panggil Qaryatu Samanun, kampung 80 orang. Itulah ceritanya. Apa kata Nabi Nuh? Balik ke padang mahsyar. Jangan lari, jangan lari fokus. Apa kata Nabi Nuh? Nafsi, diriku. Aku tak boleh tolong diriku. Sebab apa tak boleh tolong? Kenapa? Sebab Nabi Nuh telah doakan dengan satu doa yang tak sepatutnya dia doa. Apa kata Nabi Nuh? Pergi cari orang lain. Pergi cari apa? Cari Nabi Ibrahim. Pergi cari Nabi Ibrahim. Kita kata, jom lari cari Nabi Ibrahim. Lari jumpa Nabi Ibrahim.
Kita kata apa? Ya Ibrahim, ishfa' lana ila rabbika. Wahai Nabi Ibrahim, tolong syafaatkan kami kepada Allah. Ala tara ma nahnu fi. Kau tak nampak ke teruknya keadaan kami ni? Wahai Ibrahim, tolong. Apa kata Nabi Ibrahim? Sesungguhnya Allah terlalu murka pada hari ini. Dan kemurkaan Allah pada hari ini tidak akan berulang buat selama-lamanya. Wahai Ibrahim, anta Khalilullah. Wahai Ibrahim, bukankah engkau diberi gelaran Khalilullah, teman rapat Allah? Kau kata teman rapat Allah, kau tak boleh tolong kami? Tolonglah, tolong, teruk sangat ni. Apa kata Nabi Ibrahim? Tak boleh. Kenapa? Li'annani qad kazabtu thalatha kadhibatin. Kerana aku masih hidup dahulu. Dia pernah buat apa? Aku pernah berbohong sebanyak 3 kali. Allahu Akbar. Nabi Nuh pernah berbohong sebanyak 3. Nabi Ibrahim pernah berbohong sebanyak 3 kali. Allah, 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 Allah. Kita ni agak-agak korang pernah ingat tak berapa kali kita kelentong? Cuba angkat tangan. Siapa kata dia ingat dia pernah kelentong berapa kali sejak dia balik sampai hari ni? Sampai hari ni berapa bulan kita ini? 5 hari bulan 4. Siapa ingat dia pernah kelentong berapa kali? Kalau ada kata, saya ingat. Confirm kelentong. Dekat banyak kita semua kaki kelepet belaka. Kelentong 24 jam kita ni. Okey. Jadi kan, apa cerita Nabi Ibrahim? Kenapa dia kata dia pernah kelentong sebanyak 3 kali? Ceritanya apa? Ceritanya gini. Okey. Once upon a time, di zaman dahulu kala, Nabi Ibrahim ni kita tahulah kan, apa nama zaman tu, zaman kerajaan zalim, nama Numruz. Ada kata Numruz. Jadi satu hari Raja zalim Namruz ini arah supaya rakyat jelata pergi tengok konsert. Nanti Namruz ada buat konsert di Raja Namruz. Semua rakyat jelata kena pergi. Jadi Nabi Nuh pula, Nabi Ibrahim tak nak pergi. Semua kena pergi belaka. Siapa tak pergi akan dikenakan tindakan. Jadi askar-askar pergi cek. Orang kampung semua pergilah pergi tengok konsert belaka. Sekali askar pergi dekat rumah Nabi Ibrahim. Pergi tengok, engkau ada Ibrahim? Kau tak pergi konsert Orang ajar kau. Orang semua kena pergi, tahu tak? Kenapa kau tak pergi? Takkan Nabi Ibrahim nak kata aku kena positif coronavirus pula? Apa hal kau tak pergi? Apa kata Nabi Ibrahim? Apa dia kata? Inni saqimun. Aku tak sihat lah. Aku sakit. Betul sakit? Betul. Ada duduk senyap-senyap. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Itulah kali pertama aku berbohong. Aku tak sakit pun. Aku sihat. Tapi aku cakap aku sakit. Sebab apa? Sebab dia tak nak tengok maksiat. Dia tak nak pergi konsert. Dia tak nak tengok orang joget-joget lambak. Dia tak nak dia buat alasan inni saqim, aku sakit. Walaupun begitu,